Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tunjukkan cara macam mana nak key in JD di dalam Hermes. Pertama, tuan-tuan pergi kepada kolom data penjawatan. Kemudian pergi kepada deskripsi tugas, submodul deskripsi tugas. Fungsi, senggara komponen deskripsi tugas. Okey, ni untuk individu. So, klik pada nama penyandang, hyperlink nama tu. Okey. Sekarang ni kita dah berada pada page senggara komponen deskripsi tugas, di mana kita ada 10 komponen utama. Maklumat umum, kedua adalah tujuan pengujutan jawatan, ketiga adalah accountability, yang keempat adalah dimensi, kelima kelayakan akademik, keenam kompetensi, ketujuh pengalaman, ke-8 pengesahan dan jana dokumen JD. Okey, so kita bermula dengan maklumat umum. Okey, perkara pertama yang perlu kita isikan dalam maklumat umum ni adalah yang ada tanda mandatory ni saja. Okey, pertama, ringkasan gelaran jawatan. Okey. Okey, untuk JD yang dipaparkan ini adalah JD guru akademik. So, kita gunakan template yang telah dibekalkan. Okey, so ringkasan gelaran jawatan adalah GA. So, kita copy GA tu dan kita pastekan pada ringkasan gelaran jawatan. Okey, yang kedua adalah grade JD. Okey, kalau tuan-tuan perhatikan, grade JD ni adalah grade JD Flexi. Saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, untuk nama jawatan sebenar ni. Okey, tuan-tuan baca dulu nama jawatan sebenar ni. Grade akademik, pegawai, guru akademik, pegawai perkhidmatan pendidikan. DG 41, 42, DG 44, 48, 52 dan 54. Okey, so ini adalah Flexi untuk grade 41. Okey, so grade JD dia bermula dengan 41, 42, 44, 48, 52, 54. Di mana pilihan di sini adalah grade hakiki ataupun grade sandangan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey, untuk bidang dan subbidang tak perlulah. So, kita simpan. Okey, seterusnya kita pergi kepada tujuan pengujutan jawatan. Okay, tujuan pengujutan jawatan tambah. Okey, di sini ada kata kerja, objek dan hasil. So, kata kerja kita rujuk kepada template mengajar, mendidik, menilai dan mentafsir murid selari dengan akta pendidikan. Okey, akta pendidikan, akta 50, pasal pendidikan kepesertaan dan dasar pendidikan ke arah memperkembangkan potensi individu secara holistik. So, di sini kalau kita perhatikan, dia ada kata kerja, objek dan hasil. So, kata kerja kat sini mengajar, mendidik dan menilai mentafsir. So, kata kerja ni kalau tuan-tuan pastikan dia lebih daripada satu. So, kat sini satu-satu je. So, yang lain terus pergi ambil lain-lain. Sebab dia lebih daripada satu kan. Okey, saya nak tegaskan cuma kata kerja yang melebihi daripada satu. So, tuan-tuan terus ambil lain-lain. Atau kata kerja yang tak ada dalam sini, dalam template tuan-tuan dan puan-puan tu, tak ada kata kerja tu dinyatakan. So, terus ambil lain-lain. Okey, paste saja. Okey, so bila kat objek. Okey, bila pada objek ni, tuan-tuan pastikan space satu ruang dulu lah. Sebab takut nanti ada huruf besar, huruf kecil. Okey, so paste satu ruang. So, tuan-tuan start copy balik. Daripada murid ni sampai kebangsaan ni. Okey, so hasil dia daripada perkataan ke arah ni. Space kan. Okey, ke arah secara holistik. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan
perkataan selalu bila hasil ni kita ada perkataan bagi yang biasa selalu kita gunakan bagi, untuk, ataupun yang baru ni kita baru dimaklumkan dapat ke arah ni pun boleh diambil kira sebagai perkataan hasil. Okey, so simpan. Okey, selesai untuk tujuan pengujutan jawatan. So seterusnya kita pergi kepada accountability. Okey, accountability. Sekali lagi kita tegaskan ni adalah grade JD fraksi 41, 42, 44, 48, 52, 54. So tuan-tuan tekan tambah. Okey, sini ada bermula dengan kata kerja, objek dan hasil. Okey, kita tengok kepada DG 41 accountability dia. Melaksana PDP menggunakan kaedah pedagogi yang bersesuaian bagi memastikan objektif ni. Okey. So, sekarang ni kita dah dapat kata kerja dia adalah melaksanakan. So, cari melaksanakan. Okey, melaksanakan. So, objek. So, objek space 1. Okey. Dan hasil bermula dengan perkataan bagi. Macam saya cakap tadi lah. Okey. Dan simpan. Okey, bila kita simpan, dia akan ada tugas utama. So, tambah lagi. Okey, so kita tengok. Menyediakan PDP apa semua. Okey, secara harian. Okay, copy yang pertama. Okey. Pastikan numbering tu tuan-tuan buang kan. Sebab dalam sistem dah sediakan numbering tu. Okey, so tambah lagi. Okey, so saya tambah lagi. Saya habiskan dulu. Saya tambah lagi. Okey. So saya simpan dulu. Okey, so kat sini dah ada 3. Okey, so saya nak tambah lagi accountability yang kedua. Untuk tuan-tuan nampak. Okey, accountability kedua saya. Ini tak habis tapi saya buat dia sikit untuk tunjuk tuan-tuan. Okey, yang kedua adalah melaksanakan penilaian. Dan pentafsiran okey, sampai ni. Okey, so dia punya kata kerja adalah melaksanakan. Objek dia. Okey, penilaian sampai ke aktiviti ni objek. Okey, start daripada bagi mencapai objektif yang dirancang. Okey, simpan. Okey. Tambah. Okey, untuk tugas utama dia, apa tugas utama dia? Merancang penilaian dan pentafsiran. Ini yang pertama. Okey, pastikan sekali lagi, pastikan numbering yang ada tu tuan-tuan buanglah. Sebab sistem dah ada numbering masing-masing. Tambah. Oh, ni tak habis saya. Okey, yang nombor 2. Okey, kita simpan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, okey, grade JD ni adalah fraksi kan, yang macam saya cakap tadi. So, sekarang ni tuan-tuan kena dalam sistem Hermes ni dia akan bagi tuan-tuan salin macam mana cara nak salin fraksi ni. Okey, untuk semua grade yang ternyata kat sini. Kalau bermula dengan 29 lah tuan-tuan kena salin. Okey, nanti saya akan tunjukkan tuan-tuan salin dan ada bila template tuan-tuan tu kan ada ubah kata kerja kan. So nanti saya akan tunjuk macam mana ubah cara untuk ubah kata kerja tu. Okey. So tuan-tuan,
Tuan-tuan perhatikan ni digi 41. Okey. Digi 42 kosong. Digi 44 pun kosong. So, cara nak salin dia, pergi kepada 42 di sebelah sini. Di sebelah kiri tuan-tuan dan puan-puan, skrin ada salin accountability. Okey. Okey. So, grade JD adalah grade DG 41 yang tuan-tuan dah buat tadi. Okey, salinkan dia. Okey. Okey, maklumat kata berjaya disalin. Okey. Okey, kat sini tuan-tuan nak ubah, nak turutan dia pun boleh. Kalau tak nak ubah pun tak ada masalah. So, tuan-tuan simpan saja. Okey, kita simpan. Berjaya disimpan. So, tuan-tuan pergi balik pada DG 41. Dan ini adalah DG 42. Okey, sama. Apa yang tuan-tuan buat pada DG 41. Okey, salin balik pada DG 42. So, saya punya advice kepada tuan-tuan dan puan-puan, buat dulu 41, habis dulu. Accountability, okey, habiskan dulu, baru salin. Kalau tidak, nanti 2 kali kerja tuan-tuan kena buat. So, untuk, sekali lagi, saya ulang. Saya nak salin kepada grade 44. Okey, contohlah saya ambil 42 punya. Okey. Okey, 42. So, saya nak pergi pada 44. Okey, saya salin. Salin accountability. So, saya ambil 42. Okey, salin. Okey, adakah anda pasti untuk salin plan ni? Okey, yes. Okey saja. Nak ubah? Boleh ubah, tak ada masalah. Contoh saya ubah dia. So, tuan-tuan boleh nampak ada perbezaan kat sini lah. Okey. So, bila kita pergi pada 41, okey macam ni. Laksanakan PDP semua. Okey, pergi pada kedua, sama. Dan pergi kepada yang 44, tuan-tuan dah ubah kan? So, cuba perhatikan balik. Ini 42. Okey, ini 42 yang accountability. Dan ini 44. Okey. Mana yang main peranan ni adalah, tadilah turutan tadi. So, tuan-tuan boleh ubah dia. Yang seterusnya, tuan-tuan jika nak tukar kata kerja macam saya cakap tadi, kata kerja accountability ni, contoh saya nak ubah kata kerja 44 ni. Okey, kemas kini, dia dah mungkin dah 44. Mungkin kata kerja dia adalah mengesahkan, contoh. Okey, mengesahkan. So, saya simpan semula. Okey, so tuan-tuan dah boleh nampak mengesah. Kalau daripada kita salin tadi, melaksana. Kan? Okey, daripada yang 41 tadi pun melaksana. So, ini cara yang sistem tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudahlah. Okey, untuk tuan-tuan buat sebenarnya. Sebab dah ada template, sudah dah mudah untuk tuan-tuan buat copy dan salin lah. Okey. Okey, seterusnya pergi kepada dimensi. Okey, dimensi. Grade JD. Okey, grade JD 41, tak apa, tambah. So, saya balik kepada tuan-tuan punya template tadi. Okey, dimensi. Bilangan murid yang dipertanggungjawabkan bagi setiap kelas mata pelajaran. Okey, kita copy je. Kita copy. Okey, pergi pada dimensi. Cuma kat sini tak ada kan benda tu, bilangan apa semua. So, tuan-tuan buat macam mana? Tuan-tuan cari je lain-lain. Paste balik. Okey. Cuma perlu diingatkan, untuk ruangan dimensi ni hanya 100 aksara saja. Okey, kalau lebih tu tuan-tuan kena adjust lah balik dia punya perkataan. Okey, scope. Tuan-tuan masukkan. Dia minta bilangan murid yang dipertanggungjawabkan setiap kelas mata pelajaran. Contoh dalam 80. Okey, 80 orang. Okey, selesai untuk dimensi. Yang kedua, tambah. Contoh tambah lagi. Okey, tuan-tuan tengok apa dimensi tuan-tuan. Okey, masa PDP tu berapa. Okey. Okey, ambil lain-lain. Okey, sebab ini terlalu panjang kan. So, tuan-tuan ambil yang mudah tuan-tuan faham. Okey, masa PDP tu berapa? Contoh 24 jam. Okey.
Okey, simpan. Okey. Siap untuk DG41. So, apa saya nak buat untuk sama juga. Grade 42 dan ni sebab dia fleksi kan. So, saya nak salin. Okey, saya nak salin. Sama juga kalau DG29. Setiap grade tu, tuan-tuan kena salin. Okey, 42. Okey, kat bawah ni ada salin dimensi. Okey. Okey, salin dia. Okey, adakah anda pasti salin? Okey. Maklumat dimensi berjaya disalin. Okey, selesai. So, yang ini tuan-tuan nak ubah. Jadi, turutan dia pun boleh. Tak ada masalah. Saya ubah untuk tuan-tuan punya ni lah. Okay, knowledge. Kalau tak nak ubah pun tak apa. Ikutkan pada template tuan-tuan. Ni saya bagi tahu features dia lah. Okey. So, seterusnya saya nak salin lagi. 44 contoh. Saya nak salin 44. Saya salin dimensi saya. Okey. Ambil lah 42. Salin. Okey. Berjaya. Okey. So, simpan. Dan selesai. So, kalau tuan-tuan recap balik. Okey. Ni 41 tuan-tuan. Ni 42 tuan-tuan. Dan ni 44. So, tuan-tuan kena buat sampai 54. Contoh saya buat 54 saya. Sama juga buat dia. Salin je semua. Okey. Okey. Saya dah berjaya bersalin accountability dan dimensi tuan-tuan. So, accountability saya ulang balik semula. Accountability salin sampai grade DG54. Kalau sampai ke DG54 lah. Okey, saya pasti semua yang grade sampai daripada 41 hingga 54. Dan 29 pun sampai 54. Sama juga, dimensi pun sama. Boleh salin. Okey, so seterusnya adalah kelayakan akademik. Okey. Okey, untuk kelayakan akademik, okey, untuk kelayakan akademik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kelayakan akademik tuan-tuan kena tahu tuan-tuan kat mana sebenarnya. Nama jawatan sebenar. Okey, guru akademik ni adalah DG41. Secara automatiknya dia adalah degree. Okey, so tuan-tuan kemas gini. Okey, kelayakan akademik ni adalah ijazah sarjana muda ataupun ijazah sarjana muda dengan kepujian. Okey. Simpan. Okey. Okey, seterusnya adalah kompetensi. Okey, kompetensi ni tuan-tuan kemas gini. Tengok apa dia kompetensi yang diperlukan sebenarnya. Okey, so seterusnya kompetensi ni adalah, okey, ini contoh 41. Tuan-tuan copy je. Okey, buat satu-satu Okey, pastikan tuan-tuan punya nombor numbering tu tak perlu sebab sistem dah buat kan. Okey, simpan. Okey, seterusnya adalah tab pengalaman. Tab pengalaman. Okey, tuan-tuan kemas gini. Okey, so dekat pengalaman ni, kita tengok balik pada template tuan-tuan. Okey, untuk DG41, time base lah. Dia ni, okey. So, sekarang ni apa yang tuan-tuan boleh buat? Tempoh pengalaman adalah 0 tahun. Okey, yang ni tak boleh, yang ni hanya number saja yang tuan-tuan boleh masukkan. Okey, pengalaman. Okey, dalam sistem untuk JD ni, dia ada ayat default tuan-tuan dan puan-puan. Default dia adalah tahun pengalaman dalam bidang. Tahun pengalaman dalam bidang. Okey, so kita bermulakan. Kita copy je dulu ni. Sekejap kita adjust ayat dia. Okey. Buang perkhidmatan.
pendidikan. Okey, so ini tuan-tuan punya pengalaman. Simpan. Okey. Okey, so kita tengok pada pengesahan macam mana ayat dia. Tengok pengesahan. Okey, draft jadi ni ambillah DG bab 1, Papa. Okey, kita page nombor 2. So ini ayat dia. 0 tahun pengalaman dalam bidang perkhidmatan pendidikan DG 41. Okey. So itu pengalaman. So untuk tab pengesahan, okey, bila tuan-tuan dah setkan aliran kerja untuk cuti LV001 dan LV002, so tuan-tuan dah boleh ada nama pengesah dan pelulus dan dah boleh hantar. Okey, itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.